Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidah Atira binti Cok Umar. Kumpulan kami ingin membentangkan tentang isu-isu yang berkaitan tentang alam sekitar. Seperti yang kita tahu, alam sekitar merupakan salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada hamba-Nya untuk dinikmati, dipelihara maupun dilestarikan oleh kita. Kita sebagai manusia yang prihatin haruslah menggalas tanggungjawab untuk memelihara alam semesta ini. Hal ini kerana alam ini terdapat pelbagai khazanah semula jadi yang bertujuan untuk memakmurkan bumi dan juga untuk mengembangkan tamadun manusia. Kebelakangan ini, kita dapat lihat pelbagai isu-isu yang dikaitkan dengan alam sekitar. Di sini ingin saya tekankan tentang isu hutan. Hutan merupakan salah satu daripada ekosistem yang menjadi keutamaan di muka bumi ini. Hutan juga memainkan peranan penting dari segi sosioekonomi maupun keselamatan selain menjadi habitat-habitat yang penting kepada pelbagai spesies flora dan fauna. Tumbuhan-tumbuhan yang menghijau di sekeliling kita itulah yang menghasilkan gas oksigen di udara dan membantu kita untuk bernafas setiap hari. Namun akibat sifat manusia yang rakus, kekayaan hutan kian terancam. Aktiviti manusia seperti penerokaan, pembalakan haram yang tidak terancam berlaku dan juga tanpa pengawasan pihak berkuasa. Hal ini sekaligus membawa padah kepada pencemaran alam sekitar kerana ia memupuskan habitat-habitat tumbuhan. Misalnya di Bukit Ketaya Pahang yang berhampiran di Tasik Chili. Hutan ini dikatakan kaya dengan hasil hutan, namun difahamkan terdapat dan berlakunya penukaan hutan yang menyebabkan hasil-hasil hutan yang kian terancam. Malah kegiatan ekonomi maupun perlombongan serta peneroka yang rakus mengambil sumber alam telah menyebabkan kemusnahan alam sekitar. Tuntasnya di sini, kita sebagai seorang manusia yang bertanggungjawab haruslah memelihara alam sekitar ini. Hal ini kerana alam sekitar merupakan salah satu benteng semula jadi bertujuan untuk menahan dan juga mengurangkan hakisan tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Tuhidat binti Abdul Muiz, bernama matrik 2021149753 dari kelas RCS 251-4A. Saya akan membentangkan cadangan langkah-langkah bagi mengatasi masalah isu hutan yang melibatkan alam sekitar. Antara cadangan langkah-langkah bagi mengatasi isu hutan yang melibatkan alam sekitar ialah peraturan harus diketatkan dan diberikan hukuman berat kepada setiap pesalah pemusnah hutan. Hal ini kerana bagi menunjukkan bahawa perlakuan mereka terlalu melampau sehingga memberi kesan buruk terhadap alam sekitar. Antara hukuman berat yang dicadangkan ialah pesalah harus dipenjarakan serta wajib membayar kos pemulihan hutan yang telah dimusnahkan. Seterusnya, antara cadangan bagi mengatasi isu hutan yang melibatkan alam sekitar ialah pihak berkuasa yang bertanggungjawab atas keselamatan hutan harus mengambil tindakan mengikut peraturan yang ditetapkan. Pihak berkuasa tersebut hendaklah jujur dan sepatutnya tidak mempunyai sikap berat sebelah. Hal ini kerana terlalu banyak isu yang melepaskan pesalah oleh kerana mereka diarahkan oleh ketua yang mempunyai pangkat dan jawatan tinggi. Negara kita sepatutnya tidak tunduk atau melepaskan kes jenayah di hadapan mata meskipun dalangnya berjawatan tinggi. Dengan ini, isu hutan dapat dikurangkan atau dihapuskan sekaligus mengurangkan kes rasuah daripada berleluasa di negara kita. Selain itu, antara cadangan bagi mengatasi isu hutan yang melibatkan alam sekitar ialah penekanan isu hutan melalui pendidikan di sekolah. Pihak sekolah boleh membuat kempen yang secara konsisten setiap tahun bagi membuka mata anak-anak dari bangku sekolah lagi. Pihak pengajar haruslah bukan sahaja melarang tetapi peraturan dan tindakan kepada pesalah pemusnah hutan mestilah diterangkan juga.
Dengan cara ini, anak-anak akan menanak azam dalam diri untuk menjauhi perbuatan salah tersebut dan akan memilih pekerjaan yang tidak mengancam keselamatan alam sekitar pada masa hadapan. Selain itu, antara cadangan bagi mengatasi isu hutan yang melibatkan alam sekitar ialah pekerjaan yang berkaitan pemusnahan hutan atau memerlukan sumber hutan yang banyak hendaklah diharamkan di dalam negara kita. Hal ini kerana terdapat perniagaan atau tender yang memerlukan sumber hutan seperti pokok-pokok secara berterusan. Oleh kerana manusia yang mempunyai sikap tamak begini tidak akan peduli akan kesan perbuatan mereka pada masa hadapan. Pihak yang bertanggungjawab harus peka dalam membahati sekiranya terdapat pekerjaan yang memudaratkan alam sekitar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah Najjar binti Ahmad Zawawi. Saya akan membentangkan tentang isu air yang melibatkan alam sekitar dan langkah-langkah bagi menangani isu air tersebut. Isu yang pertama ialah pembandaran dan penebangan hutan. Penebangan pokok secara besar-besaran akan meningkatkan kadar aliran dan tidak akan memberikan masa yang cukup bagi air untuk menebusi dan disucikan oleh tanah. Hakisan tanah juga boleh berlaku daripada aktiviti pembalakan ini, di mana tanah di kawasan tebing menjadi longgar dan jatuh dari tebing. Sekiranya keadaan ini berterusan, paras air dasar sungai akan meningkat dan boleh menyebabkan banjir. Isu yang kedua ialah aktiviti perindustrian. Bahan buangan industri yang dibuang ke dalam air tawar akan mengalir ke sungai lalu akan terus ke laut. Hal ini akan menyebabkan pencemaran sumber air manusia, kemusnahan organisma akuatik dan bau yang tidak menyenangkan bagi sekitaran alam sekitar. Terakhir sekali ialah aktiviti pertanian. Aktiviti pertanian boleh menjejaskan pencemaran air akibat daripada penggunaan bahan kimia seperti baja, racun perosak, racun kulat, racun herba, najis ternakan dan metanam. Penggunaan baja yang berlebihan membawa kepada kekurangan zat makanan kepada tanaman yang ditanam, secara langsung akan mencemarkan air. Seterusnya ialah langkah-langkah bagi mengatasi isu air ini. Langkah yang pertama ialah penghutanan semula. Penghutanan semula ialah aktiviti menanam semula hutan yang ditebang dengan spesies pokok berkualiti tinggi yang cepat tumbuh. Dengan cara ini, suhu dan kelembapan dapat dikekalkan dan masalah peningkatan suhu persekitaran dapat dielakkan, terutamanya di bandar-bandar besar seperti Kuala Lumpur. Contoh penghutanan semula yang telah dilaksanakan ialah hutan simpan kemasul di Pahang dan hutan simpan paya laut di Perak. Langkah yang kedua ialah penggunaan baja organik bagi menggantikan baja kimia. Masyarakat masa kini, khususnya petani, digalakkan menggunakan baja organik atau baja asli yang diperbuat daripada najis haiwan seperti najis lembu dan najis ayam, serta sisa-sisa tanaman bagi menggantikan baja kimia yang sering digunakan oleh petani moden. Sebagai contoh, penanaman ladi hitam di Sarawak menggunakan campuran najis burung dan kelawar sebagai baja. Seterusnya ialah kaedah biologi. Kaedah biologi digunakan bagi mengawal haiwan perosak. Kaedah biologi yang digunakan dapat mengurangkan penggunaan racun serangga dan racun rumpai yang akan mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, di ladang kelapa sawit, ular, burung hantu dan burung belang dapat digunakan untuk menangkap tikus, burung dan tupai yang memusnahkan buah sawit. Akhir sekali ialah dengan penguatkuasaan undang-undang oleh pihak kerajaan. Kementerian Alam Sekitar perlu melakukan pemeriksaan mengejut terhadap penduduk berhampiran sungai dan disyorkan untuk memasang kamera litar tutup CCTV di mana penduduk membuang sampah. Pihak berkuasa mesti mengenakan denda atau saman ke atas kilang yang membuat sisa toksik terus ke dalam sungai. Jika mereka masih melanggar kontrak, mereka seharusnya diberikan pengajaran seperti merampas harta syarikat ataupun melumpuhkan operasi kilang mereka. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya.
Assalamualaikum, nama saya Nur Hafizah binti Ayub. Saya akan membentangkan tentang isu pengurusan sisa pepejal yang melibatkan alam sekitar dan langkah untuk mengatasi masalah pembuangan sisa pepejal tersebut. Terdapat 4 isu mengenai pengurusan sisa pepejal, iaitu sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab meninggalkan sampah sarap tanpa rasa bersalah, pembakaran secara terbuka di tempat pelubusan sampah, tempat pembuangan sampah tidak diurus dengan baik dan tong simpanan sisa yang disediakan juga telah rosak dan berlubang tetapi masih digunakan. Okey, yang pertama iaitu sikap masyarakat yang tidak bertanggungjawab meninggalkan sampah sarap tanpa rasa bersalah. Hal ini kerana kebanyakan mereka hanya membiarkan sisa makanan seperti polystyrene, plastik, tin terbiar tanpa ada rasa tanggungjawab untuk menguruskan, dan hal ini selalu berlaku di tempat rekreasi dan pelancongan seperti air terjun dan pantai. Selain itu ialah pembakaran secara terbuka di tapak pelubusan juga adalah salah satu isu pengurusan sisa pepejal yang melibatkan alam sekitar, kerana melalui pembakaran terbuka ini ia boleh dipindahkan kepada pencemaran udara dalam bentuk asap, habuk dan gas cemar, dan juga akan menyebabkan berlakunya jerebu. Seterusnya ialah tempat pembuangan sampah tidak diurus dengan baik. Hal ini kerana air yang mengalir dari tapak pelubusan sampah akan mengalir dan membawa bakteria ke dalam sungai atau laut yang akan menjejaskan kualiti air sesuatu tempat dan mendatangkan banyak penyakit. Dan ini sangat berbahaya. Akhir sekali ialah tong simpanan sisa pepejal yang disediakan juga telah rosak dan berlubang tetapi masih digunakan oleh masyarakat yang akan mendatangkan masalah bau busuk di kawasan sekitar dan juga memberi impak yang negatif kepada pelancong yang berkunjung. Okey, seterusnya ialah langkah untuk mengatasi masalah sisa pepejal, iaitu mengadakan kempen untuk menggalakkan pengunjung yang datang ke tempat rekreasi untuk membawa balik semula plastik, tin dan sebagainya supaya masalah pembuangan sisa pepejal dapat diatasi. Kempen kesedaran ini haruslah dilakukan melalui poster atau papan tanda bagi tujuan pendidikan kepada semua dan hendaklah diadakan secara berterusan dan bukannya pada masa tertentu sahaja. Seterusnya ialah agensi kerajaan yang terlibat hendaklah menguatkuasakan tindakan undang-undang yang lebih tegas bagi memastikan pembakaran terbuka tidak dilakukan di tapak pelubusan sampah. Sekiranya penguatkuasaan undang-undang ini dijalankan, pembakaran terbuka tidak akan terus berlaku dan individu atau syarikat yang melakukan kesalahan ini akan dapat dikenakan hukuman yang setimpal atas perbuatan mereka. Seterusnya ialah memagar kawasan tapak pelubusan sampah supaya tidak melimpah ke jalan raya yang berhampiran. Majlis Pembandaran hendaklah bertanggungjawab untuk membuat tindakan segera bagi memagar tapak pelubusan sampah yang tidak diurus dengan baik agar tidak menjadi lebih teruk dan melimpah. Akhir sekali, untuk langkah pengurusan sisa pepejal ialah menyediakan tong sampah dalam keadaan baik dengan secukupnya. Sewajarnya, pihak pembandaran hendaklah membuat pemantauan untuk memastikan tong-tong sampah yang disediakan dalam keadaan yang baik dan menyediakan lebih banyak tong sampah untuk menjaga kebersihan alam sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam Adrina. Saya akan membentangkan isu yang keempat, iaitu isu pengurusan tenaga yang melibatkan alam sekitar. Tenaga elektrik merupakan aspek yang terpenting dalam sistem pengoperasian serta pemacu utama dalam perkembangan ekonomi sesebuah negara. Segala sistem yang beroperasi adalah berasaskan bekalan tenaga elektrik. Contohnya di kediaman rumah kita menggunakan kipas, aircon, kita tengok TV, semua ni adalah menggunakan bekalan tenaga elektrik. Faktor ini menyebabkan peningkatan terhadap penggunaan tenaga elektrik di premis-premis bangunan. Kalau tenaga elektrik ni tak ada ataupun berkurang, dia akan menjejaskan penggunaan sistem tersebut dan juga aktiviti-aktiviti harian manusia. Pada tahun 2020, negara Malaysia telah bergerak ke arah status negara maju kerana keperluan tenaga lama kelamaan menjadi
sangat intensif. Penggunaan tenaga elektrik yang tidak cekap akan menyebabkan ataupun memberikan kesan negatif kepada alam sekitar serta manusia itu sendiri. Penggunaan tenaga elektrik yang berlebihan adalah merupakan salah satu punca peningkatan karbon dioksida CO2 di udara ini. Pembebasan karbon dioksida ini terhasil daripada proses penghasilan tenaga elektrik itu sendiri. Kandungan karbon dioksida yang berlebihan di udara akan menyebabkan peningkatan masalah perubahan iklim dan juga pemanasan global, di mana suhu bumi ini akan meningkat daripada peningkatan gas karbon dioksida di atmosfera. Gas ini akan memerangkap haba dan menyebabkan suhu di bumi ini meningkat. Fenomena ini juga dikenali sebagai kesan rumah hijau. Selain itu, penipisan lapisan ozon yang disebabkan oleh gas klorofluorokarbon CFC yang dikeluarkan daripada peti sejuk dan aerosol akan bertindak balas dengan lapisan ozon, seterusnya menipiskan lapisan ozon tersebut. Penipisan ini menyebabkan sinaran UV matahari menembusi lapisan ozon ataupun atmosfera bumi sehingga menyebabkan penyakit kulit yang boleh terjadi ataupun boleh terdapat kepada tumbuh-tumbuhan, manusia serta haiwan. Penggunaan tenaga yang berlebihan akan menjejaskan tahap keseimbangan equilibrium alam sekitar. Penggunaan kenderaan yang menggunakan bahan api fosil menghasilkan gas beracun seperti karbon monoksida dan juga sulfur dioksida yang menyebabkan pencemaran udara yang sangat teruk. Justru sumber tenaga utama untuk penjenaan tenaga elektrik adalah daripada sumber-sumber semula jadi seperti bahan api, gas dan juga arang batu, di mana sisa-sisa pemprosesan dibuang ke sungai, tanah serta udara sehingga mencemarkan alam sekitar ini. Sesebuah ekonomi yang menggunakan semua sumber-sumber tersebut untuk kemajuan negara yang akhirnya akan membawa kepada kemusnahan alam sekitar kita maupun penduduk bumi sendiri. Assalamualaikum, nama saya Wanda Iza dan saya akan membentangkan mengenai langkah penyelesaian kepada isu pengurusan tenaga yang melibatkan alam sekitar. Idea utama yang dikemukakan ialah memaksimumkan penggunaan tenaga daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah sumber tenaga yang dihasilkan secara semula jadi dan tidak akan habis. Contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui ialah tenaga angin, tenaga suria, tenaga biomasa dan banyak lagi. Di sini saya akan menjelaskan 3 contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui, iaitu sumber tenaga angin, tenaga suria dan tenaga biomasa yang banyak memberi manfaat kepada alam sekitar. Ketiga-tiga sumber tenaga ini ada digunakan di Malaysia untuk menghasilkan tenaga, terutamanya tenaga elektrik. Misalnya, kincir angin yang dibina di Pulau Terumbu Layang-Layang Sabah digunakan untuk penjanaan tenaga elektrik kepada kem tentera di Raja Laut Sabah dan resort di sana. Selain itu, ladang tenaga solar yang dibina di Bido Perak mampu menjana tenaga elektrik sebanyak 10 juta kilowatt jam setahun. Malah, projek biomasa juga sedang dibangunkan di Jangka Pahang untuk menghasilkan tenaga elektrik untuk penduduk sekitar. Antara kebaikan penggunaan tenaga angin ialah ia tidak melibatkan sebarang proses pembakaran semasa proses penjanaannya, dan jadi ia tidak menghasilkan sebarang sisa pepejal maupun gas beracun kepada alam sekitar. Malah, kos penyelenggaraan tenaga angin juga agak rendah kerana turbin angin yang
boleh digunakan dalam tempoh yang agak lama sebelum ia dibuang. Manakala penggunaan tenaga suria pula dapat mengurangkan pelepasan gas rumah hijau berlebihan kepada udara sekeliling yang akan menyebabkan pemanasan global dan mencetuskan perubahan iklim. Penggunaan tenaga biomasa juga memberikan beberapa impak positif kepada alam sekitar, iaitu seperti pengurangan kebergantungan kepada bahan api fosil. Hal ini kerana bahan biomasa mudah dikekalkan jika tanaman diternak dan diurus dengan sebaik mungkin. Seterusnya, penghasilan sulfur dioksida iaitu komponen utama dalam penghasilan hujan asid jauh lebih rendah apabila menggunakan tenaga biomasa. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa dengan memaksimumkan penggunaan tenaga daripada sumber tenaga yang boleh diperbaharui seperti tenaga angin, tenaga suria dan tenaga biomasa membawa pelbagai manfaat kepada alam sekitar supaya dapat dipelihara untuk kegunaan semua umat manusia.